Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kita nak mulakan dengan masalah iodine. Pernah dengar iodine atau iodine? Anda pernah dengar satu daripada trace mineral, bahan mineral surih yang walaupun sedikit saja diperlukan, lebih kurang 150 mikrogram. Kalau mikrogram ni you tak boleh bayangkan, sedikit sangatlah. Tetapi kalau tak ada, sampai 150 ni daily requirement, anda akan dengar pada malam ni ada beberapa sampai 15 yang saya nak bagi, tapi ada top 5 yang you kena pay attention, terutama sekali wanita. Dalam program ni wanita lebih difokuskan kerana dianya essential sangat-sangat, maksudnya sangatlah penting untuk you make sure, pastikan dia mencukupi setiap hari. Walaupun ramai daripada anda tak ambil endah, sebab selagi tak kena cerita-cerita yang anda pernah dengar, umpamanya masalah thyroid ataupun masalah cyst. Pernah dengar cyst tak? Masalah uterus, ovary, masalah testis, prostate enlargement, masalah breast. Kalau kita payudara yang orang kata apa, so enlarged, kadang-kadang dia membesar, tak tentu pasal tu, you pun kena check juga. Bengkak bahagian thyroid, bengkak bahagian ovary, testis kita pun kadang-kadang tidak berfungsi dengan baik, prostate tidak ada kanser pun tapi dia membesar, ataupun sampai jadi kanser pun boleh juga. Di malam ni mau tak mau you kena pay attention. So tolong tekan share, like, kod-kod sempat lagi orang masuk supaya boleh join. Tujuan kita ialah menjadikan anda warrior. Warrior maksudnya apa? Sebagai pahlawan. Untuk apa? Untuk menjaga diri sendiri dahulu, kemudian keluarga, kemudian jiran terdekat, adik-beradik dan kawan-kawan. Jadi kita tak payah jadi hero satu dunia. Kalau boleh seorang saja manfaat, cun. You pernah dengar T3, T4 tak? Pernah dengar kan? Untuk jadikan thyroid hormone. Itu selalunya orang bila dengar perkataan iodine atau iodine ni, mereka teringat kepada thyroid. Okey, kalau tak cukup T4, nak jadikan kepada T3, saya ulang, dia mula dengan T4 dulu. Okey, yang diambil daripada makanan terutama sekali kan. Kalau penuh dengan iodine cukup, dia akan tukar jadi T3. T3 itulah akan menjadikan fungsi orang kata apa, hormon-hormon thyroid ni untuk menjaga seluruh badan. Saya dah cerita tentang thyroid. Kalau tak ada thyroid hormon, body kita macam enjin tak boleh membakar minyak, maka enjin tak boleh jalan, semua lingkup. Betapa dahsyatnya. Sebab apa? Setiap sel daripada hujung rambut sampai hujung kaki ada yang dipanggil thyroid hormone punya reseptor. Tapi malam ni asal usulnya mestilah bermula daripada iodine dahulu. So iodine ni walaupun cuma 150 mikrogram, kecil sangat, tapi diperlukan mulanya daripada baby dalam maksudnya dia waktu peringkat janin lagi, dalam perut ibu lagi, masa ibu mengandung lagi, dia kena mencukupi. Daripada mana? Daripada ibu lah yang kena makan makanan yang cukup iodine. Sebab apa? Brain function, otak baby kita bila dilahirkan nanti, kalau ibunya tak cukup makan ataupun iodine yang mencukupi dalam badan, maka bila dia membesar nanti umur 1-2 tahun, IQ dia, otak dia akan kurang kalau dibandingkan dengan IQ ibu-ibu yang mengandung babynya cukup iodine. Faham? Of course lah, seterusnya lepas tahun 2 tahun dah bebas daripada susu ibu tu, maka kita kena jaga baby kita juga cukup dengan makanan yang mencukupi. Walau bagaimanapun, iodine ni bukanlah konsep kalau dah mencukupi you kena bagi lebih pula. Lebih pun berbahaya, kurang lagi lah bahaya. Baik, apa lagi akan berlaku selain daripada janin atau baby kita? Ialah saya kata tadi, saya ulang kali kedua, iaitu cyst. Paling banyak kali you tengok, kalau pernah tengok tak cystic breast yang penuh dengan macam gelenjar-gelenjar tu macam goli-goli dalam breast, dan selalunya breast tu akan jadi orang kata apa, rasa macam berbiji-biji, nodule pun. Bila mula dengan cyst, kalau cyst you tak jaga, dia akan jadi nodule. Nodule tak jaga, dia akan jadi hyperplasia, maksudnya dia akan bengkak. Macam saya kata tadi tu, you dah boleh rasa, boleh picit sendiri. Maka itu yang selalunya stage 2 dah, stage 3 dah kadang-kadang kalau jadi kanser. Faham? Kalau tidak jadi kanser pun banyak yang you rasa risau je kat situ, nak pergi check je selalu kat doktor, dan selalu doktor kalau ambil biopsi tidak ada masalah kanser, dia akan kata cuma cyst. Okey, dia panggil breast cyst. Jadi salah satu daripada
rawatan untuk breast cyst ialah mencukupi iodin dalam badan kita. Wanita jaga baik-baik. Okey, seterusnya. Lagi satu ialah thyroid problem, common, biasa sangat, akan jadi macam bengkak beguk. Pernah dengar tak mums tu selalunya kita bengkak sebelah tepi ni, tapi dia sekarang bengkak kat sini. Berarti thyroid tu bila telan dia dah nampak naik turun. Nampak tak saya telan tu? Tak nampak kan macam ada naik turun rama-rama tu. Tapi kalau rama-rama tu dah bertukar jadi besar, dia kembang, dia jadi seketul macam tu, maka naik turun tu sampai kan nak tunduk pun dah tak boleh, itu dah terlalu teruk. Okey, walaupun tak ada kanser, tetapi kadang-kadang orang putih panggil goiter. Tak elok lah nampak bengkak sampai penuh leher ni. Dan seterusnya, kalau you pernah dengar perkataan PCOD, polycystic ovary, ovary kita tu penuh dengan anggur kecil-kecil je. Kalau dibuat biopsi ataupun dibuat autopsi nanti, sorry maksudnya kalau dibuat patologi lah kan, test tu nampak banyak dia punya macam anggur-anggur tu. PCOD ni, polycystic ovarian disease ni, disorder ni memang ada kaitan dengan iodine yang tak cukup pun. Seterusnya, breast, saya kata tadi kalau large breast, breast yang payudara yang besar, memerlukan banyak lagi iodine. Orang yang uterus bermasalah, bagus untuk jaga iodine, untuk jaga ovary, untuk jaga testis, saya kata apa, jaga prostate pun. Dan satu lagi kena jaga adrenal. Semua organ-organ ni adalah yang di bawah sistem dipanggil endocrine. Endocrine tu maksudnya apa? Endocrine tu berarti permainan hormon. Dia perlukan all the sex hormone, masalah female atau male hormone, tahu tak, masalah-masalah good hormone, happy hormones. Pernah dengar kan? Cortisol semua tu, okey. Adrenaline, semua kena dengar. Estrogen, progesteron, testosteron, semua hormon-hormon ni dahsyat. Kalau tak cukup, bahaya sangat. Saya kata apa? Ulangan lagi sekali ni, jangan lupa kepada asal usulnya ialah iodine. Baik, iodine juga diperlukan untuk detox. Dia sebenarnya tak lama lagi akan jadi trending ni, orang akan mencari iodine pula. Setelah kita cerita tentang omega 3, saya banyak cerita vitamin D, potassium, ni antara satu lagi iodine. You mau tak mau akan kedengaran nanti, ramai orang akan cari iodine. Sebab apa? Sekejap lagi kalau kita dengar even COVID-19 pun kalau tak cukup iodine agak bahaya. Jangan main. Sebab apa? Dia juga ada kaitan dengan immunity. Juga untuk orang diabetes, kalau tak cukup iodine, jaga baik-baik. Sebab apa? Untuk mengurangkan masalah diabetes, kita perlukan iodine. Sebab dia mengurangkan insulin, dan dia juga menjaga kita punya metabolisme. Maksudnya ada kaitan dengan pemakanan, diet kita, hadam tak hadam dan sebagainya. Selalunya doktor akan bagi ubat-ubat kalau tak cukup thyroid hormone disebabkan iodine ke sebab apa pun, dia akan bagi ubat-ubat sintetik kan. Jadi you kena jaga, ada kaitannya dengan liver, sebab 80% daripada iodine tadi nanti bila di convert nak pakai untuk jadikan T4. T4 tu maksudnya 4 daripada yang protein ni yang dijadikan hormon ni adalah lekatan lekatan mineral namanya iodine. Jadi kalau dia kata T4 ada 4 iodine, 1, 2, 3, 4 iodine semua ni. Jadi kalau iodine tak cukup, macam mana nak ada T4? Kalau tak ada T4, macam mana kalau liver nak proses pun dia kata tak cukup bahan asas. Bahan dasarnya tak ada. Jadi iodine tu mesti nak buat T4. Lepas tu dia nak tukar kat liver dengan nak tukar kat kidney. So kidney dengan liver akan menukar iodine ni. Bila dia lekat kepada T4 dengan T3 tu, bila jadi kidney dan liver lah mainkan peranan untuk menjadikan you punya body berfungsi seperti sedia kala. Baik, kenapa kekurangan iodine? Siapa tahu? Nombor satu senang sangat, daripada diet lah. Makan fast food, makan food yang banyak gula, banyak susu sangat. Kalau dah jadi macam cheese tu boleh tahan lagi, yang dah di fermented, dah jadi proses fermentasi tu boleh tahan lagi, bagus untuk adakan iodine tu. Tapi satunya disebabkan oleh diet. Kenapa diet menjadi masalah? Bukan makanan saja yang salah, tanah yang ditanam oleh bahan-bahan menjadikan makanan tu pun dah tak cukup dengan iodine. Lagi dalam pendalaman jauhnya daripada laut, sebab laut adalah asas juga untuk mendapatkan iodine. Garam-garam yang penuh iodine di laut yang bersih tu, itu terbaik. Okay, tapi kalau pendalaman, orang yang
jauh ke dalam bukit dan sebagainya, kalau selalu ditanam semula, dan bila baja cuma pakai NPK, apa tu, nitrogen, phosphorus, potassium ke, saya pun tak pandai tentang baja ni, tapi jarang orang letak iodine dalam baja, betul-betul. Maka baja tu diulang balik, jadi kita makan kenyang tetapi tidak ada iodine. Faham? Baik. Seterusnya, you kalau boleh, kalau siapa yang tak cukup iodine ni, jangan galakkan makan cruciferous vegetable. Walaupun saya kata bagus untuk kanser, tapi kalau orang dah cek darah ke, cek you punya masalah, nanti komplain yang tak cukup iodine, you jangan makan terlalu banyak sayur-sayuran yang cruciferous. Pernah dengar kan selalu saya cerita cruciferous tu, maksudnya bahan seperti bayam, gubis, kecuali kalau gubis yang telah difermentasikan, macam saya buat sauerkraut minggu lepas. Saya apa lagi, sayur Brussels sprout, brokoli, cauliflower, bahan-bahan sayuran macam tu jangan makan banyak, terutama sekali soya punya bahan-bahan soya pun tak boleh untuk orang yang tak cukup iodine. Pasal apa? Lagi rendah nanti dia tak boleh absorb iodine kalau ada sikit sebanyak dalam makanan pun. Lagi satu, kalau makanan yang tak ada garam langsung ataupun garam yang terlalu rendah dalam you punya diet pun tak boleh. Sebab apa? Salt terkenal dengan adanya iodine. Stres pun tak boleh. Dan last sekali, ada makanan-makanan yang mengganggu sistem endokrine seperti pestisida, maksudnya fungicide, heavy metals, bahan-bahan yang inilah, logam berat, mercury, pernah dengar kan, bromide, fluoride, chloride, ini semua ni dia pembunuh iodine. Kalau ada pun tak cukup untuk dia absorb untuk jadikan hormon dan sebagainya. Ataupun kalau you terlalu tinggi masalah estrogen dalam badan you pun, iodine akan terganggu juga. Kalau orang pregnant, orang yang tengah menyusu, selalunya perlukan iodine lebih sikit daripada biasa, sebab dia selalu mengurangkan penghadaman untuk dapatkan iodine semasa you pregnant dan you menyusu. Okey. Orang yang ambil hormone replacement therapy, menggantikan masalah hormon you, dia ambil synthetic inject hormon pun bahaya. Birth control, pil perancang keluarga, apalagi daging-daging yang berat yang memang ada hormon pun dalam dia punya makanan dia orang tu, kecuali binatang ataupun datangnya daripada asal daging-daging dan susu ni daripada binatang yang makannya secara fitrah. Secara fitrah tu maksudnya secara bebas, pergi hutan sendiri, balik sendiri, you cuma jaga kat kandang tempat dia tidur je. Itu kambing, ayam semua tu best of the best. Baik, bagi mereka juga yang ada masalah dysmenorrhea, maksudnya sakit waktu menses, hati-hati tentang iodine ni cukup dah. Okey. Jadi sekarang saya nak cerita pada anda macam mana untuk menyelesaikan masalah ni. Sebab apa? You akan ada 15 daripada, contohnya saya bagi 15 sekarang. Okay? Nombor 1, you check leher you ada bengkak tak, itu satu petanda. Saya bagi lagi 14. Nombor 2, you ada berat badan yang dah tak boleh terkawal, you tak makan banyak pun dia naik, you pergi exercise pun dia naik juga, berat badan selalunya naik lah, macam hypothyroidism. Ialah kalau tak cukup iodine, tak cukup T4, tak cukup thyroid hormon, maka jadi hypothyroidism, rendah hormon thyroid. Bila rendah tu berat badan pun saya kata apa, dia tak terkawal, senang naik, jadi gemuk tak pasal-pasal, letih, lemah, lesu, sedih dia dengar. Okay? Dah lemah ada jadi letih, lesu, tak bermaya langsung. Itulah orang Melaka kata sedih. Okay, right. Rambut gugur pula tu, Masya Allah, 30% daripada kita yang tak cukup iodine, rambutnya jadi botak. Tak pasal-pasal. Kalau orang lain boleh naik balik, kalau tak cukup iodine, dia malas nak rejuvenate pun, dia tak akan naik balik. Follicle kita tu macam tak cukup baja, pokok tu mati. Okay? Di selagi mana iodine tak taruh balik, mungkin selama-lamanya lah tak naik balik rambut tu. Jaga baik. Right. Kulit jadi kering, flaky, dia akan jadi macam keping-keping nanti. Kalau kita garu-garu pun dia senang terkopak-kopak kulit tu, kering. Okey.
Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Cepat rasa sejuk. Orang lain masih lagi panas, you dah rasa sejuk. Okey, orang lain nak pakai kipas, you kipas pun tak mau. Aircon jangan harap you bagi orang buka pun dalam office you. Padahal duduk dah berapa lama dengan berkawan dengan tu, tak pernah tengok you nak tutup aircon. Pergi minggu ni nak tutup je aircon, ataupun you nak buka je tingkap bagi kena panas sikit badan you. Baik, seterusnya, you punya heart rate, degupan jantung menurun. Tak pasal-pasal bawah pada 60. Orang bawah pada 60 ni selalunya orang yang aktif dalam sukan. You lari 1 km dah dalam 1 bulan dah turun sampai 52, 48. Bahaya kalau tak cukup iodine. Fokus dan memory you tak boleh lagi dah. You dah tak boleh nak fokus, tak boleh ingat cerita-cerita masa lepas lagi, you tak ingat lagi dah. Bukan nyanyuk you cuma tak berapa ingat lagi dah. Tak boleh, memory dah rasa macam terganggu. Orang yang pregnancy, kalau tak cukup iodine pun kadang-kadang ada komplikasi masalah kita mengandung tu. Maklum sajalah ya. Dan ada kes yang kalau terlalu serius, iodine tak cukup, baby sampai meninggal pun ada. Betapa bahayanya kalau main dengan iodine tak cukup ni. Orang yang haid tidak teratur, cek tengok kenapa tak teratur, adakah disebabkan oleh masalah stres, tu satu cerita. Tapi kalau tak ada stres pun, you datang sekali period tu sampai lama, selalunya 3 hingga 5 hari, sekarang sampai 5 hingga 7 hari. Dan setiap kali datang berat, dan dia kerap datang pula. Selalunya 28 hari cycle. Ni datang dalam 2-3 minggu dah mula buat nak datang balik. Tak pasal-pasal you tak prepare pun. Okey. Ada lagi 5 saya nak bagi, iaitu sampai masalah psikiatrik. Kita jadi murung, jadi sedih, jadi anxiety. Pernah orang sampai ada depression. Maksudnya kemurungan yang sampai tak boleh keluar rumah pun. Jangan main dengan iodine ni Lepas tu saya kata tadi boleh sampai menyebabkan jadi kanser. Bahaya, terutama sekali breast and stomach cancer. Okey. Kalau you selalu ada fibrocystic breast tu, saya banyak kali cerita, salah satu penyebab utamanya kena dibetulkan balik ialah iodine. Kadang-kadang you datang sebelum buat, kalau doktor nak operate ke apa pun, minta tolong you amalkan 2-3 bulan dahulu apa tu orang panggil iodine terapi ni. Okey. Cara nak belinya, pergi kat farmasi, minta yang 150 microgram. Boleh ingat tak? Tulis sekejap, 150 microgram punya dos untuk sehari. Jangan lebih, jangan kurang lah. Sebab kita nak make sure benda ni, iodine ni sensitif sikit. Kalau lebih pun bahaya. Okey. So ada masalah ovary, kalau ada ovarian cyst, kalau testis, ataupun masalah fibroid, masalah thyroid ni ada nodule walaupun tak bengkak besar, tak bengkak beguk tu, tapi you ada biji-biji pun kena check. Kalau saliva you dah mula kering juga, air liur tak mula mau mengalir seperti biasa, selalunya kita tak sedar pun air liur kita ada. Tapi sekarang sampai you sedar. Tengok dahsyat tak dahsyat. Tuhan bagi kita harus bersyukur, sampai air liur pun kita kena rasa syukurnya. Kalau tak ada air liur, bayangkan kering air liur diiktiraf sebagai masalah berpenyakit. Jangan main. Prostate membesar, sampai kencing bermasalah ataupun terkencing-kencing, tak boleh kontrol. Okay. Masalah PCOD, kan saya cerita, masalah acne, jerawat, sebagainya tu. Dan last kali ialah autism. Ni ada kaitan sedikit dengan masalah orang yang ada masalah attention deficit. Ada kaitan dengan IQ budak-budak lah. Baik. Sekarang kita tutup cerita dengan apa cara untuk menyelesaikannya. Nombor satu ialah cari iodized salt. Pernah dengar? Selalunya kalau you pergi beli kat supermarket, bukan garam biasa, tapi garam yang dia akan tulis kat situ iodized salt, maksudnya garam yang telah dimasukkan iodine. Boleh? Yang ni yang paling mudah. You amalkan garam ni, yang calik garam kat atas lidah semua tu. Okey. Kalau you kata you ambil Himalayan salt ataupun you ambil Celtic salt daripada laut, itu belum bererti dia dah cukup iodine. Okey, sebab apa? Laut sekarang
ataupun Gunung Himalaya sekarang pun iodine dia pun dah tak ada dalam tu, tak mencukupi. So mau tak mau you kena supplement dengan iodized salt. It's not expensive, benda ni boleh beli sendiri. Nombor 2 yang agak mahal sikit sekarang, rumpai laut. Orang dah tahu betapa pentingnya rumpai laut untuk mendapatkan iodine. Seaweed ada jenis sea kelp boleh. Kalau hari-hari yang lain tu you nak ambil prune. Tahu prune tak? Buah prune yang kemek tu, yang you tengok telah dibuat untuk selalunya untuk orang yang sembelit tu, you boleh makan prune banyak-banyak, no problem. Buah prune, okey. Tapi kebanyakan fermented food yang semua dah dijadikan jeruk boleh. Gobis biasa tak boleh. Kalau gobis yang belum di fermentasikan, belum dijadikan jeruk tu tak boleh. Sebab apa? Dia masih lagi cruciferous. Cruciferous no good untuk orang yang tak cukup iodine. Baik. Hari-hari lain pula you boleh ambil makanan-makanan buah-buahan yang dekat dengan laut. Siapa yang pergi bercuti kat tepi pantai, kalau ada kebun-kebun kat situ, buah-buahan, sayuran-sayuran dekat dengan pantai, ambil, makan. Bagus. Ada lagi kunyit boleh, ashwagandha yang tu daripada makanan ataupun herba daripada India. Garlic boleh, garlic tu apa? Bawang putih, almond boleh. Baik. Ada lagi yang perlu you tambah kalau mau, lebih kepada hari bercuti. Orang panggil treat day. Masa nak ambil ikan, lebih baik you ambil udang. Sebab udang terkenal dengan iodine. Tak payah udang besar, udang kecil pun cukup. Bahan-bahan yang berkepah ataupun maksud saya berkulit ni lah. Ada macam kerang ke apa-apa yang bersih, boleh. Maksudnya seafood lah. Okey, yang paling bagus kalau biasa-biasa, kalau telur ayam kampung, telur pun 2 kali seminggu, no problem, boleh makan. Kalau nak cheese, kalau you masa ni lah dibenarkan ambil cottage cheese. Orang kata apa, cheese buat daripada, orang panggil bukan daripada kelang lah ni, buat daripada rumah. Selain pada tu, kalau ada makanan seperti selenium, buah pisang, buah apa tu, ubi potato, ubi kentang, okey, boleh sangat. Kalau you tengok ada vitamin C, buah-buahan, very good. Magnesium, sacha inci oil, very good. Alhamdulillah lagi sekali sacha inci oil, sebab dia suruh kita ambil banyak omega 3 untuk membantu iodine senang diabsorb. Lepas tu kalau boleh minyak kelapa dara, apa tu, virgin coconut oil. Kalau kanak-kanak, sebab apa, yang ni daripada kanak-kanak lagi, iodine kena cukup juga. So you bukan bagi iodine, you bagi support supaya iodine tu senang diabsorb bila dia makan, dengan menggunakan minyak kelapa dara. Kalau budak-budak ambil laurix, sebab budak-budak dia tak suka minyak. So kita bagi laurix ni sebab telah dimaniskan dengan gula kelapa tu sendiri, gula kelapa nira tu. Ada proses dinamakan laurix, Laurix. Dia minyak kelapa dara yang telah diproses untuk kanak-kanak. Orang dewasa pun boleh makan, tapi you tak puas lah kot, sebab mereka cuma makan beberapa picit je. Yang lain tu jangan ada tempuh aspartame, gula apa, sintetik, yang pemanis dalam makanan-makanan atau minuman-minuman soda yang dijual di supermarket tu banyak pakai aspartame. Itu menjahanamkan pengambilan iodine. Kacang-kacang yang tidak difermentasikan, okey. Contohnya kacang soya tadi, kalau yang tempe okey. Okey, kalau yang tak tempe tak boleh. Okey, untuk orang yang masalah ni lah. Gluten tak boleh. Lagi sekali, vegetable yang rangup jaga baik, cruciferous veggie. Dan last sekali, saya ingin ingatkan, jangan terlalu banyak makan benda-benda yang you tengok bertarikh luput. Faham tak faham? Yang maksudnya yang telah diproses. Lain pada tu, saya kira cukup dulu untuk malam ni. Jangan lupa kalau nak beli, Lugol's iodine namanya, Lugol's, Lugol's iodine. Ataupun satu lagi nama Povidone, Povidone. Okey, Povidone apa tu, iodine. Okey, tak apa, you pergi kat farmasis, kata saya nak mempertahankan saya punya iodine intake tu sebab saya ada masalah komplain tadi, gejala tu. Tengok macam mana. Bila lepas bulan you lega, ringan badan, sejuk dah tak ada semua tu, cun. Okey, you punya cyst pun dah mula kecut.
Saya doakan anda selamat, sejahtera dan sihat walafiat. Kita jumpa lagi pada video yang berikutnya. Semoga anda dalam keadaan dunia bahagia, akhirat syurga. Dan jangan lupa Sacha Inci masih memainkan peranan untuk kehidupan dan kesihatan umum, ya, jangan lupa. Dengan itu bagi mereka yang betul-betul ada masalah, saya kira lebih baik jumpa doktor supaya dia boleh cek darah sekali. Jangan pakai agak-agak aja, betul? Okay, let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.